guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Satu berita tergempar yang baru saja kita terima awal pagi hari ini. Dan saya percaya ini adalah berita buruk ataupun berita mengejutkan ya untuk seluruh rakyat negara kita. Jadi ini perkara yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Yang kedua adalah kenyataan terkini Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, isu berkaitan dengan pendirian dan juga pendirian Malaysia berkaitan dengan konflik Gaza. Jadi sahabat semua, untuk yang pertamanya saya ingin berkongsi dengan Anda apakah berita yang mengejutkan ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo saya bawakan bersama dengan Anda apabila berita hari ini memaklumkan Daim Zainuddin meninggal dunia. Itu dia sahabat yang amat-amat mengejutkan kita, berita yang saya katakan tadi. Jadi bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin meninggal dunia di Hospital Asunta di Petaling Jaya awal pagi hari ini. Peguamnya Gurdal Singh Nijjar mengesahkan perkara itu dengan Malaysia Kini. Katanya ia benar, dia telah meninggal dunia. Pengkebumian dibuat pagi ini katanya ketika dihubungi. Dia mengalami stroke baru-baru ini dan diletakkan di unit rawatan rapi ICU. Belum ada maklum lanjut katanya. Allahyarham meninggal dunia pada usia 86 tahun dan meninggalkan seorang istri, Naimah Abdul Khalid, dan 5 anak. Taikun Perniagaan itu pertama kali dilantik menjadi Menteri Kewangan pada tahun 1984 oleh Perdana Menteri ketika itu, Mahathir Mohamad. Dia berkhidmat sehingga 1991. Dia sekali lagi dilantik ke jawatan itu pada 1999 juga oleh Mahathir sebelum meletakkan jawatan pada 2001. Dan Daim pernah menjadi ahli UMNO dan juga pernah menjadi ahli parlimen selama 5 penggal dari 1982 hinggalah 1999 di Kuala Muda untuk sepenggal dan di Merbuk untuk 4 penggal. Dikenali sebagai sekutu rapat Mahathir, dia dipecat daripada UMNO selepas menyertai ceramah PAS di Melaka pada 2018. Jadi Daim Mutahir ini menjadi perhatian ya selepas SPRM memulakan siasatan ke atas berhubung dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram. Dia turut didakwa di mahkamah atas kegagalan mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan aset meliputi 38 syarikat, 25 bidang tanah dan hartanah, 7 kenderaan mewah dan 2 akuan dana pelaburan. 2 akaun dana pelaburan. Disember tahun lalu, SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan komersial bernilai tinggi miliknya. Naimah turut didakwa di mahkamah atas dakwaan serupa manakala lembaga hasil dalam negeri mendakwa dia memiliki tunggakan cukai berjumlah 313 juta ringgit. Jadi sahabat semua, itu antara perkembangan yang mengejutkan kita. Ya, dan saya percaya ini bukan saya sendiri terkejut dengan berita ini, tetapi seluruh rakyat Malaysia juga terpana ya dengan berita yang diterima ini. Jadi sahabat semua, mungkin Anda mau berikan ucapan takziah ya, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi habis dengan isu itu, perkara yang kedua yang saya ingin kongsikan di sini adalah berkaitan dengan konflik Gaza. Ya, apabila Datuk Seri Anwar baru-baru ini membuat satu kenyataan yang juga mengejutkan seluruh dunia. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita mengecam sikap berat sebelah media barat. Jadi itu antara kenyataan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengkritik apa yang dilihatnya sebagai sikap berat sebelah media barat dalam liputan konflik Israel-Palestin dan menyeru satu pendirian global yang konsisten terhadap isu hak asasi manusia. Dalam temu bual dengan Richard Quest daripada CNN baru-baru ini, Anwar menekankan keperluan untuk naratif lebih seimbang yang mencerminkan keperjuangan rakyat Palestin yang telah lama wujud dan bukannya tertumpu semata-mata kepada peristiwa baru-baru ini. Sambil menyatakan rasa tidak setuju terhadap keganasan di semua pihak, Anwar menekankan kepentingan untuk mengambil kira konteks sejarah, merujuk kepada penderitaan rakyat Palestin sejak peristiwa Nakbah pada 1948. Beliau berkata satu-satunya kebimbangan ialah percubaan wacana itu terutama di barat untuk memadamkan beberapa dekat sebelum 7 Oktober. Anda tidak bercakap tentang satu atau dua insiden yang mungkin tidak semestinya kami setujui, katanya. Tetapi kemudian wacana di barat hanya menunjukkan apa yang dipanggil sebagai keterlaluan. Dan ini melupakan ribuan serta ratusan ribu yang terbunuh, kata Datuk Seri Anwar dalam temu bual itu. Klip berkenan dimuat naik di akaun X pada hari Selasa yang lalu.
Anwar yang dengan tegas menentang sebarang bentuk keganasan, mempersoalkan tumpuan Barat terhadap peningkatan konflik baru-baru ini yang menurutnya mengabaikan sejarah penjajahan dan pendudukan yang lebih luas. Tambah lagi, pendirian saya konsisten menentang sebarang bentuk keganasan, tapi kebimbangan saya ialah apabila perkara ini diketengahkan oleh Barat dalam media Barat dan pada masa yang sama mereka membiarkan kedudukan dan pencerobohan serta genosid berterusan berlaku. Itu antara kenyataan ya daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ya yang mana ya mengkritik ya usaha itu ataupun media Barat khususnya yang kelihatannya agak bias ya di dalam pelaporan media mereka. Jadi Datuk Seri menempelak ataupun mengkritik ya apa yang dilakukan itu. Dan sebelum saya akhiri, satu perkara tambahan yang menarik untuk saya kongsikan. DBP, Dewan Bahasa dan Pustakaan, lantik 3 pempengaruh sebagai ikon bahasa. Siapakah 3 pempengaruh itu? Menarik untuk saya kongsikan. Dewan Bahasa melantik 3 ikon bahasa dalam kalangan pempengaruh media sosial bagi membantu agensi itu memberikan asas penggunaan bahasa yang baik kepada orang awam. Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Dr. Hazami Jahari berkata, pempengaruh itu antaranya Dr. Malar Santera Segapan yang merupakan seorang doktor dan juga aktivis yang kini bertugas di Jabatan Kecemasan Hospital Columbia Asia Ceras Selangor. Katanya pelantikan ikon ini menunjukkan DBP mahu selari dengan perkembangan semasa kerana bahasa tidak boleh disebar dengan cara yang lama. Jadi kita kena bergerak dengan cara yang baru, tetapi kita harus membimbing, melatih mereka iaitu orang awam, dan insyaAllah katanya kalau ada keperluan kita juga akan mengadakan sesi pertemuan khusus dengan rakan-rakan media untuk memberikan asas-asas penggunaan bahasa yang baik dan betul kerana media sangat berpengaruh dalam menentukan arah tuju suatu perkembangan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada malam media DBP bersama media 2004 di Wisma DBP Kuala Lumpur malam tadi. Menurut Hazami lagi, dengan perkembangan media sosial yang kini menjadi pilihan untuk orang ramai berkomunikasi, DBP terus komite untuk memanfaatkan saluran itu secara lebih aktif bagi menampilkan contoh penggunaan bahasa yang baik serta kandungan yang berkualiti. Itu antara tindakan terkini ya daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, dan saya percaya ini adalah satu tindakan yang baik ya kerana bagi kita bahasa ini harus berkembang ya, jangan berada seperti katak di bawah tempurung. Ya, seperti mana Datuk Seri Anwar memberikan perkataan-perkataan baru tetapi diperlekehkan pula oleh pihak pembangkang. Begitu dangkal dan bangang bodohnya mereka di dalam isu bahasa. Sedangkan apa yang mereka katakan, kami adalah pejuang bangsa dan agama. Tapi bahasa dalam memperkembangkan bahasa ini pun mereka tidak lakukan. Tapi apabila dilakukan oleh Perdana Menteri, mereka pula seakan-akan memperlekehkan usaha ya Datuk Seri Anwar untuk memperkenalkan bahasa-bahasa seperti yang terkini adalah ketimbang yang hangat dipolitikkan oleh ahli-ahli politik daripada PAS dan juga Bersatu. Amat-amat memalukan. Jadi sahabat semua, sekali lagi takziah kita ucapkan kepada keluarga, kepada Daim Zainuddin, isteri-isteri dan anak-anak ya atas pemergian beliau. Jadi sampai di sini saja semua. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pengkangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.